صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama dengan saya Pak Wan. Sekali lagi anda bersama dengan saya dalam Tazkirah MMCP. Untuk maklumat anda, sekali lagi kita akan berada di dalam segmen Tazkirah MMCP yang akan kita berada di dalam kawasan Mini Malaysia milik SNI Kuala Melaka. Sekarang ni untuk maklumat anda, kita berada di dalam perkarangan Rumah Negeri Kedah yang mana kita ada 13 buah negeri di dalam Mini Malaysia. Ini adalah salah satu rumah yang kita bersiaran langsung untuk Tazkirah MMCP. Sebelum kita mulakan tazkirah kita pagi ni, jangan lupa tekan butang share dan share dekat Facebook anda. Dan kerana hari ini tajuk yang kita akan perbincangkan iaitu istiqomah dalam penghijraan. Right. Bersama dengan saya hari ini daripada Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam UTM Melaka. Bersama dengan saya ialah Ustaz Muhammad Ashraf bin Sulaiman. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Alright. Hai Ustaz, boleh tak Ustaz berkongsi dengan kita apakah yang dimaksudkan dengan istiqomah dalam penghijraan Ustaz? Terima kasih banyak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang saya muliakan moderator iaitu Pak Wan sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya di tempat yang saya sendiri tak pernah masuk lah sini. Walaupun orang Melaka kan, Mini Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang telah menghimpunkan kita di rumah yang serba indah ni, di rumah Kedah ni. Dan kita juga berada di hari yang baik, hari Jumaat dan permulaan tahun Masihi 2021. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada kita pada tahun ini, makin hari makin baik. Walaupun kita berada di musim yang diduga dengan berbagai ujian, terutamanya penularan COVID-19. Alhamdulillah, kita fokus kepada tajuk kita pada hari ini, istiqamah dalam penghijrahan. Berkait rapat dengan soalan Pak Wan tadi, berkenaan dengan maksud istiqamah. Istiqamah ni sesuatu yang kita sering berkatakan, dia satu perkara yang bila kita dengar je agak berat lah Pak Wan. Agak berat sebab ini pun diakui oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu bila ayat Quran yang turun tentang perintah istiqamah, baginda Nabi SAW merasa berat dan sehingga rambut baginda Nabi SAW beruban. Ya? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang warid dalam hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya maksud istiqamah ni dia digabungkan daripada dua perkataan. Pertama, isti itu sendiri, kemudian qamah.
Qama ni dari segi bahasa Arabnya membawa maksud tegak, teguh dan sempurna. Sebab tu kita kata iqamatus salah, menegakkan solat, mendirikan solat. Dan bila disebut tentang solat, mesti dia akan sebut tentang qiyam, iaitu allazina yuqimuna solat, iaitu mendirikan solat. Kemudian isti itu sendiri, isti ni adalah satu kataan yang membawa maksud, ada dua maksud. Yang pertama membawa maksud meminta, memohon. Sebab itu kalimah istighfar digunakan istighfar daripada kalimah ghafara, kemudian disebut istighfar. Bila kita sebut istighfar, kita meminta ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istisqa, meminta hujan. Itu kalau kita sebut istizan, meminta izin. Itu kalau ada isti dalam bahasa Arab tu membawa maksud meminta. Yang kedua, dia membawa maksud usaha, berusaha. Iaitu kalau dalam Al-Quran disebut man istata'a ilaihi sabila, iaitu bila Allah Taala memfardukan haji, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, Allah Taala mewajibkan haji kepada manusia bagi sesiapa yang, kalau biasa kita terjemah biasa yang mampu. Istita'a ni maksudnya mampu. Sebenarnya istata'a tu membawa maksud berusaha untuk mampu. Maksudnya kalau kita faham kat sini, mampu baru boleh buat haji, kita kena kena tunggu mampu. Sedangkan usaha untuk mampu tak ada. Sedangkan maksud terjemah yang tepat adalah berusaha untuk mampu untuk melakukan farduan haji. Sebab itulah kalimah istiqamah ini dia melihat kepada maksud yang kedua ini, iaitu berusaha untuk meneguhkan satu amalan sehingga satu amalan itu konsisten untuk kita lakukan, dan ia dilakukan adalah kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara ini bukanlah satu benda yang perkara yang ringan, perkara yang agak berat. Dia memerlukan latihan demi latihan, sedikit-sedikit untuk kita melakukan sehingga amalan kita itu boleh jadi istiqamah. Itu saja. Itu saja. Di segi takrif ni. Okey. Kita tadi pun dah tahu apa yang kita sebenarnya maksud istiqamah yang sebenarnya yang Ustaz kita cerita tadi. Right, kita ada beberapa soalan kat sini, Ustaz. Okey. Soalan kita yang pertama, mungkin terdapat beberapa halangan yang menyebabkan seseorang itu sukar untuk mengekalkan penghijraan mereka. Bolehkah Ustaz berkongsi dengan kami dan penonton di rumah? Banyak kata terdapat beberapa halangan yang menyebabkan seseorang itu sukar untuk mengekalkan penghijraan mereka. Perlu Ustaz kongsikan sikitlah dengan kami, ada yang kekal, ada yang tak kekal penghijraan mereka tu. Ya, betul. Sememangnya itulah dugaan dalam kita melakukan penghijrahan, terutama kita nak istiqamah dalam penghijrahan. Penghijrahan tu mungkin boleh kita katakan setiap masa kita nak berhijrah, ada keinginan, terdesakan untuk kita berhijrah. Terutama kita berada di tahun baru ni kan, ramai ada orang ada keazaman baru untuk melakukan penghijrahan. Dan ada juga azam baru ni Pak Wan mengatakan, saya berazam untuk melaksanakan azam-azam yang tahun terlepas. Maksudnya tidak dapat untuk dia istiqamah untuk mengekalkan keazaman dia yang lepas sehingga dia dapat melaksanakannya. Jadi ini pun penting juga untuk kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan kita terhalang daripada mengekalkan penghijrahan ataupun kita beristiqamah terhadap satu amalan. Yang pertama sekali, saya sentuh kepada faktor halangan yang pertama adalah niat dan keazaman yang tidak jelas. Sebab apa kita nak berubah? Kerana apa kita berubah? Sebab itu dalam satu hadis, baginda Nabi SAW sebut dalam hadis. Ada hadis ini, banyak dalam kitab-kitab hadis dimulakan dengan hadis ini. Iaitu, sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja amalan itu bergantung pada niat. Kalimah innama ni tidak adalah maksud lain satu amalan tu boleh berubah melainkan dengan niat dia. Kemudian Nabi SAW lanjutkan, man kana barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, man hajara ila Allah wa Rasul
barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia betul-betul pada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita nak supaya penghijrahan kita tu kekal dan istiqamah, kita kena pasakkan dalam niat dan keazaman kita, aku hijrah kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab kalau kita hijrah kerana makhluk, kerana manusia, kelak bila makhluk tu dah tak ada, manusia tu dah tak ada, ataupun dia tidak menghargai kita, maka kita tidak akan konsisten dalam melakukan amalan dalam penghijrahan. Ya. Banyak kadang-kadang terjadi begini. Dia seorang itu, contohnya dia kasih kepada seorang kerana seseorang, dia mengawini seseorang kerana wanita. Sebab itu dalam hadis pun disebut tentang seorang sahabat yang berhijrah ke Madinah kerana seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi kalau kita hijrah ni kerana manusia, dia tidak akan bertahan lama. Ia tidak akan bertahan lama sebab matlamat kita tidak jauh, wawasan kita tidak jauh. Sebab itu kita kena jelaskan, jauhkan wawasan kita adalah kita buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, iaitu niat dan keazaman yang tidak jelas. Yang kedua, halangan yang kedua adalah tidak mempunyai ilmu. Cara-cara kita nak kekal dalam penghijrahan. Sebab kadang-kadang yang tak ada ilmu ni ada dua. Pertama, dia tak tahu amalan itu adalah amalan yang benar ataupun betul di sisi syarak ataupun tidak. Ini pun masalah juga. Terutama kalau kita nak istiqamah, kita kena cari satu amalan yang confirm di sisi Allah, diterima di sisi Allah. Dan amalan itu amalan yang patuh syariah. Sebab kalau amalan tu kita tak tahu, kita main buat je, ada semangat je, tapi kita tak belajar amalan tu macam mana cara kita nak laksanakan, maka kita tidak akan konsisten dan kita akan terpesong daripada jalan-jalan kebaikan. Walaupun niat nak kebaikan, tapi cara tak betul ataupun tak ada ilmu, tak boleh juga. Itu yang kedua lah. Yang ketiga sekali, yang ketiga, kenaan faktor persekitaran. Kita kena tengok. Kita nak melakukan penjarahan, kita kena memastikan persekitaran kita, orang-orang yang di sekeliling kita ataupun kita tinggal adalah persekitaran yang baik. Sebab kalau Pak Wan ingat satu hadis, seorang pemuda yang membunuh 99 nyawa. Ada hadis tu kan, yang mana dia jumpa seorang rahib, dia kata, aku dah membunuh 99 nyawa, adakah bagi aku taubat? Kemudian rahib tu kata, oi, dosa kau ni besar betul. Memang susah nak taubat. Kalau bunuh seorang pun, ini tempatnya pun dalam neraka. Kalau membunuh seorang ni dengan sengaja kan, dia sebut dalam Quran kan. Ini 99. Rahib tu kata memang tak adalah taubat. Memang neraka lah tempatnya. Kemudian dia pun panah baran, dia bunuh rahib tu. Ustaz tu lah, ustaz yang dia jawab tu, dia bunuh. Dia telah melengkapkan 100 nyawa. Kemudian dia ditunjukkan lagi seorang ustaz, seorang ustaz yang alim. Lalu dia pun pergi, dia tanya, adakah bagiku taubat? Dia kata ada taubat. Kamu hendaklah meninggalkan dunia kamu dan kamu hendaklah pergi ke satu tempat yang mana tempat itu orang-orang melakukan amal ibadat yang banyak. Maknanya dalam hadis ini Nabi tekan kat sini, kalau kita nak berhijrah, kita kena pergi ke tempat yang suasana dia baik. Ada orang-orang yang amal ibadat. Dalam Quran surah Kahfi pun sebut, Allah Taala sebut, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hendaklah kamu bersabar terhadap berdamping dengan orang-orang yang mengingati Allah pada waktu pagi dan petang. Kalau kita ni malas nak berzikir pagi petang, kita rapat-rapat dulu dengan orang-orang yang baik. Kalau kita nak terus berubah, susah kan? Macam tadilah orang tak ada ilmu tadi. Contohnya saya ambil contoh, kalau orang yang dimotivasikan untuk berenang. Orang kata berenang dia baik, sunnah Nabi. Kemudian dia pun nak berenang. Dia terus, bila semangat dia kuat, dia terus terjun di satu tempat kolam yang dalam. Apa akan jadi? Dia akan lemas lah. Lemas. Sepatutnya dia kena cari guru yang baik, macam mana ajar mimpin dia, dan kena berenang di kawasan-kawasan yang cetek dahulu. Mana ada sikit-sikit melakukan perubahan. Tapi sebab dia obses dan gairah untuk melakukan perubahan kerana ada semangat tapi tak ada ilmu, dan
tak ada orang yang membimbing ni, dia tak pergi kepada mursyid ataupun orang jurulatih yang mahir dalam bidang itu, maka dia akan hanyut. Jadi kita halangannya adalah halangan yang tak boleh berhijrah ni, dia tak cari teman. Kita tengok dalam handphone kita kan, ada tak orang-orang teman-teman yang membawa kita ke jalan Allah? Kalau kawan-kawan lara ni memang banyak lah Pawan orang kawan-kawan main Facebook, Instagram, TikTok ni memang banyak lah. Tapi kawan-kawan yang menegur kita saat kita leka, ada tak? Mungkin ada orang yang tak ada langsung sebab dia tak suka orang tegur dia. Sebab orang yang tak suka ditegur ni, dia suka dia saja yang buat, maka dia susah nak melakukan penghijrahan. Kalau dia nak berhijrah pun dia tak akan lama. Sebab dia tak ada teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang menegur dia. Kalau dia lambat sembahyang, kalau ada orang tegur dia marah. Jadi dia suka tak ada orang tegur dia. Jadi dia tak akan konsisten dan susah untuk melakukan penghijrahan. Kalau dia seorang-seorang susah. Sebab syaitan dia suka ganggu orang-orang yang dalam keadaan seorang-seorang. Sebab Nabi kata alaikum bil jamaah, hendaklah kamu dalam keadaan jamaah. Sebab kalau kambing sendiri pun disebut, kalau jalan berkumpulan serigala tak akan datang. Tapi kalau dia menyimpang ke jalan yang lain, kambing tu akan dibaham oleh serigala. Itu adalah halangan-halangannya. Maknanya kita kena tengok apa halangan-halangan yang ini supaya kita dapat diberi kekuatan untuk melakukan satu amalan dengan istiqamah. Okey, itulah sebab kata beberapa halangan seorang itu yang untuk sukar untuk kekalkan dia punya penghijraan dalam kehidupan dia. Alright, sebelum kita teruskan lagi yang soalan kita, okay, saya nak bagi tahu dekat sini Mini Malaysia kita ada buat promosi untuk mereka yang suka berenang. Alright, dekat Mini Malaysia ni kita ada swimming pool yang mana harga dewasa berharga RM8 dan kanak-kanak berharga RM5. Okey, dekat sini juga kita ada aktiviti lasak untuk anda yang suka sukan ekstrim. Kita ada ATV dan kita ada kayak, dan anda dekat sini boleh memancing. Alright, untuk anda yang suka makan ala-ala kampung, dekat sini Mini Malaysia kita ada buat makanan berhidang, yang mana antara tiga-tiga aktiviti ni anda boleh telefon kami di nombor 013-313-8686 dan kami akan memberi anda informasi untuk program yang anda ingin lakukan dekat Mini Malaysia ni, ATV, kayak, memancing dan juga makan berhidang. Right. Baik Ustaz, kita teruskan soalan kita. Soalan kita seterusnya, apakah kaedah atau langkah yang perlu dilakukan dalam mengekalkan istiqamah dalam satu penghijraan, Ustaz? Okey. Baik, tadi kita sebut halangan-halangan. Bila sebut halangan-halangan, maknanya langkah-langkah pun kita kena pastikan halangan-halangan tersettle. Yang pertama tadi ada niat ikhlas lah. Niat ikhlas, kita kena bersihkan hati. Sebab Nabi sebut satu ketul daging dalam diri manusia tu kalau baik, dia baik seluruh amalan. Dia raja bagi segala anggota badan kita. Ala wahiyal qalb, kata Nabi SAW. Ia adalah adalah hati. Jadi hati penting untuk melunakkan hati kita ni, supaya kita buat sesuatu tu kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, semuanya berkait dengan hati dia. Tuhanku adalah Allah, tujuan hidup dia adalah Allah. Summa istaqam, kemudian dia tetap teguh dengan apa kata-kata dia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Setengah ulama tafsir mengatakan ini terjadi apabila seorang itu dalam keadaan sakaratul maut. Jadi orang dah nak mati nanti, dia dalam keadaan syaitan suka mengganggu. Jadi kalau orang yang istiqamah ni, kelebihan dia adalah orang istiqamah dalam beramal ni, syaitan tak boleh ganggu. Sebab malaikat akan datang secara berduyun-duyun ketika dia nak mati. Bila malaikat datang tu tanda simbol rahmat. Malaikat akan kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan bimbang. Wa abshiru bil jannah. Berita gembira yang kami berikan adalah syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Maknanya orang yang istiqamah ni dalam amalan ni, kelak waktu dia mati nanti dia dalam keadaan mudah, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Iaitu amantu billah. Iaitu kita kena pasak pada diri kita iman pada Allah. Sebab itu dalam solat kita,
beberapa yang Nabi SAW ajarkan untuk supaya bila kita kata, kita pasakkan dalam hati. Kita angkat takbiratul ihram dan doa iftitah. Kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kerana Allah. Maknanya kita kena memastikan segala amal-amalan kita di bumi ini, di dunia ini, sama ada amalan betul-betul ibadah ataupun amalan-amalan harus duniawi, kita kena pastikan kita buat tak ada kepentingan untuk diri kita sendiri, tapi kerana Allah Azza wa Jalla. Itu langkah-langkah dia. Baru kita mudah untuk kita istiqamah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita hendaklah memulakan penghijrahan ni untuk istiqamah ni dengan melakukan perubahan-perubahan yang kecil dulu. Jangan terlalu drastik. Bila kita terlalu drastik tu, yang tadi tu, jadi tu, boleh lemas, boleh orang kata hangat-hangat tai ayam, orang Melayu kita kata kan. Contohnya bila orang tahu kelebihan solat berjamaah, bagus. Kemudian dia solat berjamaah, bagus. Solat berjamaah. Kemudian datang di awal waktu. Tapi kalau dia tak bersihkan lagi jiwa dia, tak sentiasa menuntut ilmu, bersihkan lagi, dia akan leka. Contohnya dia tahu kelebihan puasa, dia puasa je setiap hari. Kemudian dia tidak akan bertahan lama sebab dia tidak ada kaedah untuk melakukan perubahan dengan perubahan yang kecil. Seperti mana zikir. Zikir ni memang banyak. Nabi SAW zikir. Kalau kita belajar kita al-azkar tu, kita tak ada masa nak cakap benda lain. Kita akan berzikir. Tapi kita mulakan dengan sikit-sikit. Contohnya Nabi sebelum tidur, Nabi baca banyak zikir. Antaranya baca suratul Mulk, antaranya baca ayat kursi, banyak zikir-zikir Nabi. Tapi kita ambil sikit. Contohnya kita istighfar sebelum tidur 10 kali. Tapi istighfar lah. Kita istighfar sebelum tidur, kita istighfar 10 kali. Ataupun kita ambil sunnah-sunnah yang kecil dulu. Kemudian kita dah konsisten, kita tambah lagi. Contohnya qiyamul lail. Memang susah nak bangun malam, bangun subuh payah kan. Ini kalau, tapi kita cuba untuk buat mungkin sebulan sekali dulu. Kemudian seminggu, 2 minggu sekali, kemudian seminggu sekali. Dan akhirnya bila kita terbiasa, kita akan melaksanakannya. Macam kita buat benda-benda rutin lah. Kita pakai tali pinggang. Contohnya bila kita masuk kereta, kita pakai tali pinggang. Adakah kita kena berfikir untuk pakai tu? Bila kita dah selalu pakai, kita tak perlu dah untuk berfikir. Maknanya mulakan dengan perkara-perkara kecil. Dan Nabi SAW suka. Bila datang satu orang sahabat berkata, Ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, amalan yang sedikit tetapi berterusan. Wa inqil. Itu amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itu Allah Ta'ala suka. Dan hari yang lain pun Nabi sebut Allah suka. Nabi suka dan Allah suka. Kita buat secara berterusan. Amalan yang kecil tapi berterusan. Dan Allah Ta'ala akan bimbing hati kita. Kemudian antara yang lain adalah langkah-langkah untuk kita istiqamah adalah tadi bergaul dengan orang yang baik, tadi kita dah sebut. Kemudian antaranya amalan-amalan yang membuka pintu-pintu kebaikan, Nabi sebut ada 3 amalan yang dikata abwabul khair, pintu kebaikan. Dalam satu hadis Nabi sebut abwabul khair thalatha, pintu kebaikan ada 3. Yang pertama as-saumu junnah, banyak puasa. Kalau kita nak jiwa kita terbimbing cepat dengan baik, banyakkan puasa sunat. Puasa Ramadan tu ialah puasa sunat, Isnin Khamis. Kalau tak boleh Khamis, Isnin dulu kan. Ataupun kalau kita berat, sebulan 3 kali dulu. Dia panggil ayyamul baid, hari-hari putih, hari ke-13, 14, 15 dalam bulan Islam. Kemudian kalau kita dah konsisten, kita amal puasa Isnin Khamis. Kemudian kalau kita konsisten, kita puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Jadi puasa ni dia merupakan satu amalan yang memupuk kesabaran. Dan sabar ni penting. Sabar ni dia sebagai satu sifat merupakan tunjang amal soleh. Iaitu sabar melakukan kebaikan, sabar daripada melakukan perkara maksiat, sabar terhadap musibah. Okey. Kemudian yang kedua Nabi sebut sedekah tutfi'un nar. Kalau kita banyak sedekah, Allah akan limpahkan kebaikan dalam hati kita. Kita mudah untuk berubah, mudah untuk istiqamah, sebab kita telah membersihkan hati kita dengan
daripada sifat-sifat bakhil, ya. Kemudian yang ketiga adalah salatul lail, salatul rajul fi jawfil lail. Solat malam tadi lah. Solat malam banyak kelebihan sebenarnya. Kalau kita rajin solat malam, jiwa kita akan terbimbing dan Allah akan mudah. Maknanya kita nak buat benda kemungkaran tu dia agak susah sebab Allah akan bimbing. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 79 hingga 81. Tuan-tuan boleh rujuk. 4 kelebihan solat malam. Antaranya Allah membimbing kita ke arah kebenaran dan rasa jijik dalam melakukan kemungkaran. Sebab itu walaupun nak buat benda ni memang agak susah, tapi bila kita dah biasa buat, Allah akan bimbing kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, sekiranya kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan wa yuthabbit aqdamakum. Ini kata istiqamah ni. Akan meneguhkan pendirian kita atas jalan ketaatan. Itu dia. Itu dia. Right. Lagi sekali, saya nak bagi tahu kat anda, kita ada soalan daripada Facebook. Jadi sebelum kita nak jawab soalan Facebook ni, kita nak rehat dulu Ustaz sebenarnya ni. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu dekat anda semua, kita ada buat promosi untuk anda di Mini Malaysia. Untuk mereka yang suka berenang dengan anak-anak bersama mereka, boleh datang ke Mini Malaysia. Kita ada swimming pool yang mana dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Okey, mana mereka yang suka aktiviti yang ekstrim, yang aktiviti lasak, kita ada aktiviti ATV, kita ada kayak. Alright, untuk anda datang untuk bersama-sama dengan kami untuk program ni, boleh call di nombor 013-313-8686 untuk maklumat lanjut. Jadi kita rehat sebentar, jadi kita akan bersama sebentar sekejap lagi. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidup kan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu. Assalamualaikum, sekali lagi kita bersiaran langsung bersama dengan saya Pak Wan di perkarangan dalam Rumah Negeri Kedah di Mini Malaysia milik Asad Naikul Melaka, bersama dengan saya Ustaz Muhammad Ashraf bin Sulaiman, Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam UiTM Melaka. Okey, baik Ustaz, kita teruskan dengan soalan daripada soalan Facebook kita Ustaz. Okey. Soalan dia, bagaimana insan yang dah ada niat tapi jarang melakukan amalan? Okey, berkaitan dengan soalan ni, niat dalam melakukan amal soleh tu itu memang penting lah. Dalam hadis menyebut bahawa niat saja telah dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, kalau kita melakukan niat amal soleh, Allah telah berikan kebaikan dan pahala, belum lagi melaksanakannya. Tapi janganlah sampai kita kutip niat je. Setiap tahun baru kita niat. Lama-lama kita tak ada amal soleh, niat saja. Jadi niat sangat penting. Kemudian bila kita niat, kita kena ada strategi dalam melakukan amal soleh. Sebab itu kita pertama sekali kita kena selalu berdoa pada Allah. Sebab Allah ni dia mencengkam hati kita.
Nabi SAW ajar dalam satu hadis, satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Qalb ni maksudnya satu sifat yang kita sebut, walaupun dia hati, maksudnya dia boleh sifat dia terbalik, dia boleh sifat bolak dan balik. Sebab itu kalau kita suka makan nasi Arab apa tu Jordan ni dipanggil maqluba. Maqluba dia nasi Arab yang di orang kata ditangkupkan biuk dia tu, maknanya terbalik kan. Itu maksudnya sifat hati ni dia bolak-balik. Kadang pagi nak berubah, petang dah habis dah. Boleh tak payah tunggu sampai minggu depan ke apa ke, petang dah leka dah. Bila tambah-tambah lagi ada banyak tarikan-tarikan sekeliling kita ni kan. Kita nak bangun malam lah, nak qiyamul lail, tiba-tiba ada pula apa tu member message, oh ada bola lah malam ni. Kita pun dah susah, kata bola ni Manchester United ni lawan apa ni kan. Kita pun kata alamak kita tengok kejap, lama-lama kita tengok sampai ke subuh tak ada buat solat tahajud. Sebab apa? Dia ada halangan-halangan tadi lah. Maksudnya bila kita niat, kita kena susuli dengan doa, ya Allah bimbing aku jadi orang soleh. Sebab itu Nabi ajar juga bila kita sembahyang berjemaah sampai ke tempat saf tu, Nabi ajar kita untuk kita doa, ya Allah jadikanlah aku orang soleh ya Allah, bimbing aku jadi orang soleh ya Allah. Mana wawasan kita jelas, walaupun kita baru laksanakan satu kali, kita doa, bimbing aku jadi orang soleh ya Allah, pegang hati aku ni, bimbing ke atas jalan kau ya Allah, sehingga aku dapat melaksanakannya. Sebab itu ramai orang tahu kelebihan beramal dan dia nak berniat untuk jadi baik, niat bagus jadi baik, tapi dia tidak diberi taufik. Ada doa untuk mendapat taufik penting. Apa maksud taufik? Sehingga kita telah berjaya mengamalkan sesuatu yang kita niatkan. Itu taufik. Sebab itu ramai yang tahu pahala sedekah, tapi tak ada tak semua orang bersedekah. Ramai orang tahu solat berjamaah, tapi tiang-tiang masjid lebih banyak daripada jemaah solat. Masalah tahu ni, hidayah ni ada, tapi tak dapat sampai dia, tak diberi taufik dia. Jadi kena banyak berdoa supaya Allah bimbing hati kita sehingga kita dapat melakukan amalan. Walaupun niat saja berpahala, tapi lebih berpahala bila kita melaksanakan dan mintalah taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. So maksudnya kat sini insan yang ada niat tu kenalah niat yang betul-betul, janganlah main-main. Okey. Alright Ustaz. Seterusnya soalan daripada Facebook. Alright, soalan dia, kalau untuk yang baru nak berhijrah ke arah kebaikan, tapi ramai kawan-kawan pula yang pulau dia, macam mana Ustaz? Itulah sebenarnya hakikat penghijrahan. Zaman-zaman awal Islam tu, para sahabat ni, mereka nak berhijrah ni, kalau mereka berhijrah ni dibentangkan kapet yang merah, sehingga ramai yang berhijrah. Maknanya tak ada halangan. Erti penghijrahan ada halangan. Sebab itu ayat yang pendek dalam surah yang pendek, suratul Asr, Allah sebut wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iaitu Allah kata demi masa manusia ni semua dalam rugi melainkan orang yang buat 4 benda. Dia beriman, iman saja belum tentu selamat, dia hendaklah dia kena amal soleh. Kalau iman dan amal soleh untuk diri sendiri belum tentu selamat, hendaklah dia ajak orang lain, wa tawasaw bil haqq, pesan-pesan dengan kebenaran. Bila dia cuba berhijrah untuk menyampaikan kebaikan pada orang lain, dia pasti ada orang halang, kau macam baik, engkau dulu pun berteruk macam aku juga kan, engkau pun dulu baru semalam buat dosa kan, hari ni dah jadi baik, alim pula. Memang ada halangan. Itulah halangan. Sebab kita nak berhijrah memang kena ada halangan. Dan para sahabat ada yang mereka berlawan tu bukan dengan kawan-kawan mereka, bahkan ibu bapa mereka. Seperti seorang sahabat Mus'ab bin Umair, diusir oleh keluarganya sehingga dia daripada jadi orang kaya jadi orang miskin. Ketika dia meninggal dunia, para sahabat mengatakan kain nak tutup mayat dia pun tak cukup. Bila tutup wajahnya, tersingkapnya kakinya. Bila tutup kakinya, tersingkap kepala dia. Para sahabat menangis mengenangkan Mus'ab bin Umair, seorang yang kaya, tapi mak bapak dia usir dia, tak mengaku dia anak. Itulah cabaran. Bukan kata ni orang-orang yang mu'alaf, orang yang berpeluk Islam, kena cabaran dengan keluarga dia. Sebab itu kita kena kuat dalam mengatur hijrah. Sebab bila kita wawasan kita jelas untuk Allah dan Rasul, dan maka benda-benda lain akan menjadi kecil. Tapi sebenarnya memang bukan mudah juga. Tapi kita banyak doa pada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita bersabar melakukan perubahan. Bersabar.
Jangan bila dah sampai peringkat sampai ke arah kebenaran, ada orang cuba provoke kita sikit, kita makikan dia. Dah hujung tak sabar. Peringkat keempat dah nak tunggu sabar saja. Kita maki amun dia. Kita kata aku ni baru nak berhijrah kan. Kali kau ganggu aku, hari maki tak jadi. tak jadilah. Jadi keburukan nokta tu syaitan ni dia akan hasut kita macam mana? Ada peluang je. Sebab syaitan kena tahu. Dia menghasut orang yang jahat dan orang yang baik juga. Orang baik dia akan merasa diri dia baik. Orang baik dia akan kenangkan. Kalau kau nak bertaubat betul-betul, kau buat dosa sikit, nanti kau akan kenangkan dosa kau. Syaitan punya perangkap sangat halus. Jadi itulah antaranya. Itulah antaranya apa orang kata bila kalau orang pulau tu itulah jalan satu je lah penceritaan dia. Okey. Alright, soalan daripada Facebook kita sekali lagi yang ketiga. Bagaimana nak dapatkan kemanisan ibadah, Ustaz? Ya, kemanisan ibadat ni perlu kita gilap dalam melakukan ibadat. Apa arti kemanisan ibadat? Bila kita buat ibadat, kita rasa seronok. Itu maksudnya. Tapi kalau kita buat ibadat, kita rasa biasa dan kita tak rasa menunggu-nunggu untuk melakukan ibadat, maka kita tak pernah merasa kemanisan. Belum lagi rasa kemanisan. Kan? Kita tak boleh fokus contohnya. Saya bagi analogi lah, kalau orang pergi main bola sepak, main bola kan, dia tak ada masa nak tengok handphone. Betul tak? Tapi kalau kita ni baca Quran, ada je halangan kan. Nak tengok handphone lah, tengok apa lah, baca WhatsApp lah. Bila kita dalam solat, ada je fikiran kita menerjah di luar solat. Jadi kita tak dapat rasa kemanisan beribadat. Sebab tu saya cakap tadi, kita mulakan dengan niat kita tadi dengan jelas, dengan amalan-amalan yang kecil. Terutamanya istighfar. Istighfar ni amalan yang mudah tuan-tuan, perempuan. Tapi laksanakanlah, amalkanlah. Nabi SAW bersabda, aku ni beristighfar, minta ampun pada Allah satu hari 70 kali. Dalam riwayat kata 100 kali. Kita bandingkanlah dengan diri kita. Kalau kita istighfar lepas solat 3 kali, 5 kali solat, baru 15 kali. Maknanya kita ni yang banyak dosa, baru 15 kali minta ampun. Nabi yang tak ada dosa tu 100 kali. Jadi bila kita banyak istighfar, Allah akan memadamkan noda hitam dalam hati. Bila Allah memadamkan noda hitam banyak dalam hati kita, kerana kita banyakkan istighfar, jadi amalan kita akan rasa manis buat ibadat. Sebab apa? Mudah, cahaya nak masuk. Jadi kita buat baca Quran, kita rasa seronok. Sebab kita banyak istighfar. Ini antara amalan-amalan lah. Kalau kita banyak istighfar, banyak lagi kelebihan lain. Nanti rezeki Allah Ta'ala akan mudah pada kita. Allah turunkan hujan, hujan rahmat lah, bukan hujan yang membinasakan, hujan rahmat. Allah memperbanyakkan anak-anak, kalau orang yang tak ada anak banyak istighfar. Itu banyak istighfar, amalan-amalan yang mendatangkan manfaat kepada kita. Terutama sekali amalan istighfar tadi. Maknanya amalkan dan doa, kemudian amalkan. Tadi doa tak putus-putus. Kita ni kadang-kadang kalau buat amalan kita lupa untuk doa diri kita. Kita buat ibadat, kata ya Allah jadikan aku orang soleh. Kita doakan orang lain soleh banyak, tapi kita doa untuk diri kita kurang. Jadi kita doa sesungguh dan sehingga kita dapat kemanisan dia melakukan amalan. Contoh, orang yang melakukan sedekah. Bila orang terima tu, dia memanfaatkan, dia makan dengan harta sedekah kita rasa seronok. Itu tandanya kita rasa manisnya dalam melakukan amalan. Kita suka orang gembira dengan pertolongan kita. Itu tanda-tandanya kita ada kemanisan iman. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dah kata tanda-tanda tu cara untuk mendapat kemanisan dalam ibadah. Alright. Saya nak beritahu macam kita ada satu dialog ni lah, nak tahu pendapat Ustaz lah. Dia punya dialog kat sini, nak berubah jadi baik pun susah, apatah lagi nak istiqamah. Jadi apa pandang Ustaz tentang dialog ni? Okey, ini macam saya cakap tadi lah. Bila kita nak berubah, ada kata-kata negatif yang ada di sekeliling kita. Itulah cabaran dia. Memang kita kata istiqamah ni susah. Tapi kalau kita duk zikir dan diri kita, susah. Hijrah, kata nak berubah jadi baik pun susah, maka kita akan jadi susah. Sebab itu kita akan banyak doa. Walaupun kita buat dosa besar, kita banyak doa pada Allah. Sebab itu Allah sebut, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah sebut pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, katakan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar,
yang melampau atas diri mereka sendiri. Mana orang-orang yang melakukan dosa besar. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Memang kalau kita buat salah dengan manusia, manusia susah nak maafkan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana kita ni ada hayat, dia tak pernah mengatakan dia tak nak dengar doa kita. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Dalam satu hadis kursi Allah sebut, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu melakukan dosa pada siang dan malam. Hendaklah minta ampun pada aku akan ampunkan. Sebab tu kita kena banyak doa dan banyak orang-orang kata-kata positif. Sebab itu langkah-langkah tadi yang kata tadi, nak istiqamah tadi, pergi berdamping dengan orang soleh. Jangan kita duduk lagi dengan kawan-kawan kita yang banyak masukkan negatif. Jadi banyak kalau aura-aura negatif, kata-kata negatif, kita akan down, kita akan susah nak berubah. Kalau nak berubah pun susah, nak kembali lagi nak istiqamah, jadi kita akan down. Tapi kalau kita pergi kepada orang yang soleh, banyak ibadat, dia kata mudah. InsyaAllah, kamu buat sikit, kamu mudah. Jadi kita akan ada harapan. Sebab itu, bagi saya lah, kata-kata ini, kita kena tolak ke tepi. Itu, anggaplah itu sebagai satu cabaran ataupun untuk kita melakukan amal ibadat. Baik. Alright, sebelum kita ada ke soalan yang seterusnya, saya nak beritahu anda untuk promosi Mini Malaysia. Untuk anda yang suka untuk berswimming pool, dekat sini kita ada buat promosi untuk dewasa berharga RM8, kanak-kanak RM5, dan untuk yang anda suka sukan ekstrim, yang sukan yang lasak, kita ada sukan ATV, okey, dan juga berkayak. Untuk anda datang untuk menggunakan aktiviti dan juga kayak ni, bolehlah booking dulu di nombor 013-313-8686 untuk maklumat lanjut tentang aktiviti ATV dan juga kayak ni. Okey, anda juga untuk kita mencuba masakan kampung yang ada kami sediakan di Mini Malaysia ni pun boleh juga call di nombor 013-313-8686. Alright, untuk maklumat anda, dekat Mini Malaysia ni kita ada 13 buah negeri, yang mana dekat sini kita menghimpunkan daripada selatan sehinggalah ke pantai timur. Untuk pengetahuan anda juga, dekat dalam Mini Malaysia juga kita ada aktiviti rakyat yang kita ada dekat sini. Kita ada congkak, kita ada gasing, kita ada permainan guli, lightstick dan juga menyumpit. Dan juga dekat rumah Kedah ni kita ada kukuh kelapa. Okey, kalau datang kat rumah Kedah ni boleh jumpa dengan Abang Nizam. Dekat sini anda boleh cuba kukuh kelapa, yang mana orang sekarang pun jarang menggunakan kukuh kelapa, biasa beli kat kedai yang dah siap je, santan kotak tu. So kat sini dekat rumah Kedah ni anda boleh datang mencuba untuk kukuh kelapa ni lah. Jangan lupa dekat Mini Malaysia juga, kita untuk cuti sekolah ni kita ada persembahan kebudayaan daripada artis tari Mini Malaysia dan ASEAN. Kita punya persembahan, waktu persembahan pukul 11, 2.30 dan pukul 4 petang di sini. So setiap cuti sekolah dan juga setiap ujung minggu anda boleh datang ke Malaysia untuk saksikan persembahan daripada artis tari Mini Malaysia ASEAN Cultural Park Agro Melaka. Okey, baik Ustaz. Saya nak tanya Ustaz lah, apa pandangan Ustaz tentang tazkirah yang Mini Malaysia anjurkan sepanjang setiap hari Jumaat ni lah yang kita adakan ni. Apa pandangan Ustaz tentang tazkirah ni? Alhamdulillah, ini satu aktiviti yang sangat baik lah. Terutama saya cakap tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan-amalan yang kita mengajak orang ke arah kebaikan. Jadi di samping Mini Malaysia ni buat aktiviti yang banyak, diselitkan dengan satu amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu aktiviti mengajak pada orang melakukan kebaikan. Yang ini memang dituntut dalam agama. Jadi kita iringkan amalan aktiviti kita dengan amal soleh. Secara tidak langsung dia akan melihat kita ini menerima agama secara menyeluruh, dan Allah Ta'ala sebut juga ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ni dengan secara menyeluruh. Jadi kita menggabung jalinkan, walaupun kita buat aktiviti rutin kita tidak leka dalam kita mengajak orang ke arah kebaikan, dan ini adalah satu amalan yang perlu diteruskan, dan harap-harapnya istiqamah dalam melakukan aktiviti-aktiviti sebegini. Dan hari ini orang banyak motivasi kurang, itu banyak bila kita diancam dengan penyakit COVID-19 ni,
So banyak orang motivasi kurang nak pergi masjid, dan dengan kuliah pun susah sekarang ni. Terutama sekarang kat Melaka ni dah dilanjutkan penangguhan majlis ilmu. Maknanya dekat masjid dah tak boleh dengar majlis ilmu. Jadi mini Malaysia buat, alhamdulillah, orang kata bersyukur pada Allah Taala. Jadi alangkah baiknya setiap institusi yang lain ni, selain institusi masjid ni, menjalankan aktiviti begini, dan ini adalah satu kreatif dalam dakwah lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Kita ada soalan daripada Facebook itu, Ustaz. Okey, soalan dia macam ni. Ustaz, saya pernah dengar hadis tapi tak pasti sahih ke tak. Hadis tu berbunyi begini. Celakalah kamu jika hari ini lebih teruk dari hari-hari semalam. So dia nak tanya Ustaz lah. Dia kata dia tak pasti sahih ke tak, tapi hadis tu berbunyi, celakalah kamu jika hari ini lebih teruk dari hari semalam. Wallahu alam, saya pun tidak pasti daripada mana hadis ini. Mungkin ada dalam riwayat-riwayat, tapi saya tidak maklum berkenaan dengan status hadis ni lah. Tapi mafhum dia tu betul lah. Maknanya bila kita mendapat satu ilmu, patutnya menambahkan kebaikan kita, tetapi kita telah mengkhianati konsep ilmu tu. Bila bertambah ilmu, kita lagi makin taat. Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, hanya senya orang-orang yang takutkan Allah adalah orang-orang yang ada ilmu. Jadi bila kita dengar kuliah tazkirah ni, sepatutnya meningkat iman kita, lagi kita terhindar daripada keburukan. Tapi kalau kita bersalahan dengan apa yang kita pelajari, Allah akan iqab kita. Sebab itu Allah takkan iqab ataupun takkan azab orang-orang yang tak tahu, tak ada ilmu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah sebut kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami utuskan dia rasul. Tapi kalau dah tahu tapi tak melaksanakan, Allah sebut kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah, kamu tahu tapi kamu tidak mengamalkan. Walaupun ayat banyak berbicara tentang orang Yahudi dan ahli kitab, tapi malangnya banyak di kalangan kita ni lah. Sebagai nasihat pada tuan-tuan dan saya sendirilah, bila kita tahu satu amalan, jangan kita tinggalkan amalan tu, bahkan kita menyeleweng daripada amalan yang kita tahu. Dalam masa yang sama, jangan pula takut menuntut ilmu. Kalau macam tu, ada orang kata, baik aku tak payah tengah tazkirah, nanti selamat aku tak tahu. Kalau kita ada peluang untuk menuntut ilmu tapi kita tak hadir menuntut ilmu, kita double dosa. Itu juga dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kalau orang dia tak tahu fardu ain tapi ada majlis-majlis untuk dia belajar tapi dia tak hadir, dia dapat dua. Satu, dia tak amalkan. Satu, dia tak tahu. Tapi kalau orang tak amalkan, dia berdosa, dia tak amalkan, tapi dia dah tahu, dia ada satu dosa. Tapi kalau orang yang tak datang belajar, dia dapat dua dosa kerana kejahilannya. Sebab itu kita mafhum hadis ni saya tak tahu, wallahu alam darjat hadis apa, tapi mafhum tu nampak betul lah. Maknanya bila kita dah tahu, Allah akan lihat kepada apa yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, Allah tidak akan timpakan macam orang yang tak sampai dakwah pada dia. Takkan Allah nak iqab dia kan? Wallahu alam. Okey, kita pun dah cerita tentang apa yang dimaksudkan dengan istiqamah, penghijraan. Okey, boleh tak Ustaz apa orang kata memberikan kita kesimpulan antara daripada awal kita menceritakan tentang hijrah, istiqamah ni dalam penghijraan, kesimpulannya daripada Ustaz yang kita cerita tazkirah untuk pagi ni. Kesimpulannya ialah saya menasihat diri saya lah. 3 kali saya menasihat diri saya. Kerana bila kita cakap hal-hal yang baik ni, kita boleh cakap sejam 2 jam kita boleh cakap. Tapi kita nak konsisten untuk melakukan kebaikan ni, dia memerlukan pengorbanan yang besar. Saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan yang dimuliakan menyedari hakikat kehidupan kita ni sangat-sangatlah pendek. Umur kita bertambah dan baki umur kita sangat pendek. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbik. Yang kamu nampak picisan kebaikan kamu ni, sedekah hujung minggu, hari Jumaat saja, itu lebih baik di sisi Allah daripada apa yang kita lakukan kat dunia ni. Kadang-kadang semuanya kerana kepentingan diri kita. Tapi kalau kita ubah
adalah kita buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan limpah kepada Allah akan anugerahkan kita banyak pahala. Sebab itu orang yang 500 tahun meninggal dahulu, dia dahulu mungkin hidup 70 ke 80 tahun saja. Sebab itu kita kena ada sabar. Istiqamah ni memang kena ada kesabaran. Dia satu sifat yang menunjangi segala amal soleh. Kalau orang yang tidak ada kesabaran, dia susah untuk berubah. Sabar adalah satu. Sebab itu Allah sebut, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya sahaja orang-orang yang ada sifat sabar, pahala dia tidak akan terkira. Jadi nak istiqamah kena sabar. Nak elak daripada maksiat kena sabar daripada melakukan maksiat. Sekarang kita ditimpa musibah, sabar. Semuanya jawapannya adalah sabar. Supaya nanti di akhirat kelak semua tidak bermanfaat pada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak-anak, harta benda, melainkan seorang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim. Itu saja. Jadi kita tengok pada masa akan datang, umur kita tak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Cuba bersabar dalam melakukan ketaatan, Allah akan memberikan kita limpahan kebaikan yang baik. Akhirnya kita akan dapat istiqamah dan mati dalam husnul khatibah. Allahumma amin. Amin. Alright. So dalam kesimpulannya, lebih kurang kita kena lebihlah banyak bersabar antara kita beristiqamah dalam penghijraan kita. Alright Ustaz, sebelum kita mengakhiri tazkirah kita ni, boleh tak Ustaz memberikan kita sedikit doa untuk kita kata kebaikan dan untuk menghindari daripada ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada Ustaz Ustaz Muhammad Ashraf kerana bersama-sama kita dalam tazkirah untuk pagi ni. Alright, untuk anda dekat Facebook tu, kami ada soalan kuis untuk anda. Yang mana anda jawab ni, kita ada hadiah istimewa lah untuk anda. Alright, kuis kita pagi ni, tazkirah kita pagi ni, apakah maksud istiqamah? Apakah maksud istiqamah? Jadi anda untuk menjawab kuis yang kami bagi pada anda ni, boleh tulis di ruang komen di ruangan Facebook kami, dan insyaAllah kami akan menjawab kuis anda ni. Jadi sekali lagi untuk anda, saya nak bagi tahu dengan anda, dekat Mi Malaysia ni kita ada swimming pool yang mana harga dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Dan anda yang suka aktiviti lasak seperti ATV, kayak, bolehlah booking dulu di nombor telefon 013-313-8686. Yang mana anda yang ingin mencuba masakan kampung yang kami sediakan di Mi Malaysia ni, kami ada sediakan makanan berhidang. Boleh juga telefon di 013-313-8686 untuk maklumat lanjut, dan kami akan memberi anda maklumat untuk aktiviti lasak ATV, kayak dan juga makan berhidang. Dan juga anda juga boleh memancing di dalam Mini Malaysia ni. Ada banyak ikan, kita ada ikan belida, ikan betuk, ikan keli, dan bolehlah mencuba memancing di sini. Dan jangan lupa untuk petang ni kita ada segmen inspirasi pukul 3 petang bersama dengan Puan Aina dalam program tu, bersama dengan kita punya jemputan istimewa. Jangan lupa bersama inspirasi pukul 3 petang bersama segmen inspirasi bersama dengan Puan Aina bersama dengan dia punya jemputan istimewa. Jadi jangan lupa kita akan bersama dalam segmen tazkirah di minggu hadapan bersama dengan saya Pak Wan. Jadi kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.